بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan dalam kesihatan dan keafiatan. Kita seperti biasa mula pengajian kita setiap pada awal bulan pada tahun baru bersamaan bulan Jamadiul Awal 1442 Hijriyah. Jangan lupa ya, kita menyambut tahun baru. Tapi kita mesti ingat juga iaitu bulan Islam, iaitu pada bulan ini ialah bulan Jamadil Awal. Lepas tu kita bertemu dengan Jamadil Akhir insya-Allah pada bulan hadapan. Jadi kita mula seperti biasa setiap kalender dunia, iaitu kita mula setiap awal bulan kupasan tajwid Al-Fatihah. Jadi kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kita kefasihan dalam membaca surah Al-Fatihah. Wa ala kulli hadin niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita kupas kitab daripada yang saya pernah kongsikan, kita ulang kaji lagi sekali, iaitu kitab Tajwid Al-Fatihah pada menyatakan membaikkan Al-Fatihah oleh Haji Muhammad Arsyad bin Haji Muhammad Tasin Pontianak Al-Banjari, iaitu daripada Khazanah Fataniyah kitabnya yang dicetakkan ulang lagi beri cetakannya, dan kita terus kepada kitabnya iaitu Tajwid Fatihah menyatakan dihimpunkan oleh Al-Faqir Ar-Raji li Rabbina Al-Amani Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin Pontianak ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin amin. Cetakan yang pertama iaitu 1929 Hijriyah Masihi dan 1348 Hijriyah. Cetakan di Singapura, alhamdulillah. Kitab dulu masyhur di Singapura ni cetakan kitab-kitab Jawi lama ya. Kita katakan buku Melayu agama lah. Itu bahasa Jawi kita, insya-Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai ini kitab Allah, iaitu karangan siapa? Bukan saya ya. Yang mana Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keampunan pada beliau, mudah-mudahan beri manfaat ilmu yang Syekh Haji Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin yang menulis ini, mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Apa yang mengatakan dimulakan dengan kitab dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai ini kitab Allah, Tuhan yang amat murah lagi mengasihani. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang esa, iaitu tunggal. Dan rahmat Allah Ta'ala dan sejahteranya atas Nabi yang tiada jenis Nabi lagi kemudian. Maknanya tak ada lagi Nabi kan. Kita zaman sekarang mendakwa ada Nabi, maknanya tidak ada, nampak. Kita dulu dah menafikan tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muhammad Arsyad memulakan tu. Baik, wa ba'du fa yaqulu al-'abdul faqir rahmati rabbil ghani, dan kemudian daripada itu berkata hamba yang sangat berhajat. Siapa? Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Arsyad ya. Kepada rahmat Tuhannya yang amat kaya, iaitu Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin yang dibangsakan. Maknanya apa? Dia berhajat kepada rahmat Tuhannya yang amat kaya, itu Allah lah Subhanahu wa taala.
Iaitu siapa yang mulakan? Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin, yang dibangsakan kepada negeri Pontianak, itu di Kalimantan ya, sekarang di Indonesia lah. Tempatnya Pontianak itu tempat daerah kampung lah. Hadhihi faidatun hasanatun mustamilatun ala tabyin tajwidil Fatihah. Inilah suatu faedah yang sangat baik yang mengandungi ia atas menyatakan membaikkan bacaan Fatihah. Tarjamtuha bilisani biladi Jawi, ahli biladinal Jawi, tashilan lahum, aku bahasakan akan dia dengan bahasa isi negeri kami Melayu kerana memudahkan bagi mereka itu. Wa arju minallahi an yanfa'ana bihi li wa li ikhwaninal muslimin fi daraini amin. Dan aku harap daripada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat dengan dia bagiku dan bagi segala saudara kami yang Islam di dalam dunia dan akhirat. Perkenankanlah olehmu akan permintaan hamba-Mu. Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasim mendoakan apa yang disusun ni tentang tajwid Fatihah memberi manfaat kepada semua orang Islam, termasuklah kita semualah. Mudah-mudahan. Ya, amin. Allah perkenankanlah, ya Allah, perkenankan hamba, ya ini orang alim yang ini yang kita tengah baca kitabnya. Sayangnya saya tak tahu bila dia meninggal, bila dia dihidup. Sebab itulah kekurangan sedikit tentang buku Jawi kita ni, kita tak kenal. Mungkin kalau kita tanya asatiza atau kiai-kiai zaman-zaman dulu, mungkin mereka ada yang tahu. Tapi sayang saya tak jumpa lagi. Satu hari kita jumpa insya-Allah, atau kita akan dapat informasi tentang hidup dia dan kewafatannya insya-Allah. Meninggalnya lah. Jadi fanaqulu idza aradta qira'at al-Fatihah fasta'in billahi ala tajwidiha. Apabila berkehendak engkau akan membaca Fatihah, ingin kita nak baca, maka minta tolong engkau dengan Allah Ta'ala atas membaikkan Fatihahnya. Fa idza ahsanta tajwidaha sahhat salatuk, maka apabila telah engkau baik akan tajwidnya, nescaya sahlah sembahyang engkau. Wa kutiba laka fi kulli harfin 10 hasanatin au aktsaru min dhalik, dan dituliskan bagi engkau pada tiap-tiap satu huruf akan 10 kebajikan atau terlebih banyak daripada demikian itu. Faraqqil ba, baru masuk. Sekarang ni apa? Dia suruh minta, kalau kita baca Fatihah, sebab apa? Kalau baiknya bacaan Fatihah, mana kita ingin baca Fatihah dengan baik, kita mohon pada Allah SWT atas kebaikan, mana mengelokkan bacaan Fatihah. Lepas tu apa? Fa idza ahsanta tajwidaha, mana kalau kau baik bacaan Fatihah, mana fasahat salatuk. Mana kat sini dia sangat tekankan bagi mereka, cukuplah belajar Al-Quran dengan membaikkan Al-Fatihah. Cukup. Sebab apa? Dia kena mengena, ada ikatan, apa, kait, dalam bahasa Arab panggil kaidan. Ada kait dengan apa? Kaitan lah, makna bahasa Melayu tu, kaitan dengan apa? Ibadah solat kita. Itu sebab Fatihah sangat penting daripada Fatihah sangat penting bacaan yang betul. Alhamdulillah. Itu sebab saya ulang. Sebab apa? Supaya kita cek baliklah surah Fatihah kita. Jadi jangan was-was. Kita mohon. Maknanya mohon apa? Minta pada Allah. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? InsyaAllah. Jadi kita terus kepada faraqqil ba' min bismillah wa kadzalika as-sinu ma'as safir. Maka nipiskan oleh sini lupa saya. Okay. Maka nipiskan olehmu akan ba daripada bismillah, mana ba itulah ba bismillah, bukan bibis. Mana maka nipiskan olehmu akan ba daripada bismillah, dan demikian lagi, maknanya tipiskan dan safirkan sin. Nanti kita akan bahan bis ni sini. Bis, jangan bes, jangan bas, jangan bas ataupun malas. Bes ataupun bis. Bis tarik Ini antara contohlah daripada masyayikh. Okey. Terus, mana apa? Sin serta mendesir. Tu mendesir. Mendesir apa? Maknanya safir, bunyi tu safir. Sad, as, ihdinas, nanti ada juga. Kan? Zai, az, dan Fatihah tak ada zai. Jadi safir ni sifat dia mendesir. Desir ni apa? Dia ada ekstra daripada nafas. Maknanya dia ada bunyi macam siulan. As, az, 3 huruf. Sin, sad, zai. Kalau urutan dia lah. Ataupun zai, sin, sad boleh. Selalunya berselalu sad, sin dan zai. Itu urutan kalau makharij kita belajar kan. Saya pernah kongsikan. Jadi
sin serta mendesit waraqaqil lam. Bismillah selalu kita baca bismillah tu tipis kan. Raqaqil lam. Ni muraqqaqal lam. Selalu Syekh teguh saya. Teguh yang teguh untuk tipiskan, rupanya nak Syekh Muhammad Tasin tu dah tulis. Syekh Muhammad Arsyad, maaf, Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin tu tulis dah. Bismillah ma'a tarkil hamzah. Makna tinggalkan apa? Dan nipiskan olehmu akan lam daripada bismillah serta tinggalkan hamzah. Hamzah mana? Hamzah yang tu bismillah. Jangan baca bismillah ataupun bismi Allah. Tu. Tapi tak pernah kita dengar kan? Kita dah biasa baca basmalah, bismillah, tak ada hamzah. Jangan ada bunyi hamzah pun. Tak ada bismi Allah ataupun bismillah, tak ada. Alhamdulillah, ini semua beritahu sajalah. Wa fakhimir ra' min ar-rahmanir rahim, dan tebalkan olehmu akan ra' daripada ar-rahman ar-rahim. Ar-ra, bismillahi, tak bunyi hamzah semua sebab tu hamzah wasal kan. Bismillahirrahmanirrahim, tebalkan ra' tu semua. Dan tebalkan olehmu akan ra' daripada ar-rahman ar-rahim. Fahris ala ikhfa' التكرير إخفاء التكرير الراء مع سكون الحاء, maka lubakan, mana lubakan apa ni bahasa lama, terangkan olehmu, bukan terangkan saja, jaga-jaga, perhatikan. Tu dia maksud dia. Lubakan olehmu atas menyempurnakan ulang-ulang ra. Ikhfa menyempurnakan, dia terjemahkan. Nampak ikhfa. Jadi subhanallah, ini kadang-kadang penemuan yang kadang-kadang saya, setiap kali saya baca kitab-kitab Arab yang lama, kadang-kadang penemuan yang baru. Subhanallah. Jadi ada juga kitab Arab dipanggil ikhfa ni, maknanya sempurnakan, ziyadah, lebihkan. Jadi kat sini apa? Ikhfa sini makna meaning apa? Sempurnakan. Jadi ikhfa ni bukan kita faham ikhfa samar, tak clear, bukan tu saja. Meaning, ada meaning lain. Maknanya ikhfa ni apa? Menyempurnakan ulang-ulang. Takrirur ra'. Nampak tu? Dulu saya faham ikhfa ni macam maknanya jaga ya, bukan jaga, bukan apa ni, jangan terlalu makna samar-samarkan. Bukan maksud tu. Ikhfa ni maknanya menyempurnakan, panggil ziyadah takrirur ra'. Maksud dia. Jadi sempurnakanlah kalau dia tafsirkan bahasa Melayu tu. Menyempurnakan ulang-ulang ra' serta matikan ha. Ni ar-rah, bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud dia, ha matikan. Yang rah tu, bukan rih ya. Wa inwa, lepas tu dah selesai lah. Makna rah, dia nak ingatkan kita huruf ha tadi tu. Makna yang ni rah. Ar-Rahim senanglah. Ar-Rahim dia tak ingatkan sebab mudah kita baca baris bawah. Jadi dia nak matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh. Okay? Itu maksud dia. Syekh Muhammad Arsyad punya maksud. Wa in wasalta basmalah bi awwalil hamdi haziftah hamzatul wasli minal hamd, dan jika engkau wasalkan akan bismillah dengan yang didahulukan dahulu daripada alhamdu, nescaya engkau wasalkan akan, nescaya engkau buangkan akan hamzah wasal. Hamzah wasal daripada alhamd, itu hamzah wasal. Manakala kita sambung bismillahirrahmanirrahim, dah tebalkan tadi, dah betulkan, kita sambung bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Hamzah ini ni pandai. Kalau dalam tulisan Al-Quran zaman sekarang, alhamdulillah dah standardiskan oleh ulama rasm. Ulama rasm ni ulama yang tulis Al-Quran, ulama yang ada authority ataupun ada kuasa, ada dikumpulkan para ulama zaman sekarang, baik zaman dahulu dan sampai sekarang. Mereka meletakkan sad itu ada panduan. Sad kepala sad atas alif daripada perkataan silah. Dalam bahasa Arab silah. Kalau nak ingat, Melayu panggil silaturrahim. Makna merapatkan silaturrahim. Jadi word tu sebenarnya silah daripada sad. Orang Melayu panggil silaturrahim kan. Tapi sebenarnya Arab silaturrahim, merapatkan hubungan antara kekeluargaan dan sebagainya. Itu meaning dia lah. Tapi saya nak ingatkan makna silah itu daripada perkataan sad lam ta tu tar marbuta, diambil ditulis atas alif ini menandakan dia hamzah wasal. Hamzah dia gugur, dibuangkan bila kita sambung bacaan. Termasuklah sini kalimah Allah bismillah, termasuklah ar-Rahman, termasuklah ar-Rahim. Jadi sama, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Okey, kita terus. Fahamnya? Alhamdulillah, selalu saya ulang-ulang, tak apa.
Kurang faham, nanti lepas bulan depan kita baca lagi. Tapi lain sikit lah, tak sama kitab. Saya akan terangkan lagi insyaAllah. Wa in waqafta, tu dia. Wa in waqafta ala basmalah ibtada'ta bilhamdulillah. Mana bil al, mana al. Mana? Dan jika engkau waqafkan atas bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Itu masuk waqafkan. Niscaya engkau mulai dengan alhamdu hamzah. Jadi baca alhamdu, bunyi hamzah. Okey. Lepas tu sini ada pembahasan sikit wa tasfiyatul kaf. Wa takhlisiha bin nun na'budu. Maaf. Salah. Fahris iyyakan bi lutfin ma'at tasdidil ya. Maka lubakan olehmu akan iyyaka dengan lemah lembut serta mentasdidkan ya. Mungkin sini kan saya beritahu, mungkin ada saqat. Saqat ni apa? Jatuh. Dalam penulisan, kadang-kadang Syekh Muhammad Arsyad dah tulis dah betul. Tapi bila cetakan, dia orang printing, bukan zaman dulu punya printing lain ya. Dia orang ada macam, ada bentuk, adalah ada lebih luas explanation ni, tapi saya ringkaskan, dia macam chop kan. Jadi mereka dah tulis tu, lepas tu mereka chop, lepas tu mereka tekan. Bila saya yakin mungkin orang yang tulis tu ataupun the typing pakai typewriter, lepas tu kan bukan typewriter, dah ada benda dia. Saya dah lupa apa nama dia. Jadi yang penting dia mungkin ada jatuh. Dia lompat. Dan itu sangkaan saya lah. Dan mungkin dia tak ulang sebab benda yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab dia lompat. Faham tak? Cuma sayang Maliki Yawmiddin tak ada pembahasan dia. Tapi tak apa, saya tambahkan. Jadi saya next page supaya nampak jelas. Ini cuma pemberitahuan saja. Bila sambung, ibarat Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah Rabbil Alamin. Gugur. Ini masih ulang lagi yang tadi lah. Jadi kita fokus pula yang bawah ni. Lepas tu saya akan tambahkan. Ni penambahan saya lah. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama lagi baca Bismillah. Mana ulang ra tu jaga. Ikhfa'i takrir ra. Menyempurnakan. Ikhfa' ni makna sini bunyi meaning dia apa? Menyempurnakan. Ulang-ulang ra. Besok Maliki Yawmiddin. Penambahan saya lah. Sini tak ada dalam kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin, tak ada. Jadi Maliki. Ki jaga. Jangan Maliki. Salah. Maliki Yawmiddin. Itu contohlah. Okay. Lepas tu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia bahaskan dia. Apa dia cakap? Fahris iyyaka bi lutfin ma'at tasdidil ya. Lutf. Apa maksud lutf? Maka lubakan olehmu akan iyyakan. Hati-hati. Dengan lemah lembut serta mentasdidkan ya. Lembut, tapi kena maksud lembut ni bukanlah lembut bukan. Mana iya. Tu tahan dulu. Tapi lepas. Iya. Dia macam tahan serta lepas. Dia tak boleh tahan lepas tak. Pasal sifat dia apa? Sifat dia rakhawa. Rakhawa ni apa? Dia macam dia mati tapi dia berlalu. Maksud dia itu. Antara maknanya lawannya syiddah. Syiddah ni tahan dan lepas. Tahan saja. Lepas tu dah ada sifat lain. Tapi kalau ini dia mati tu suara tu ada suara lagi. Ya tu mati. Iyyaka cuma tekankan sebab dia tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama ya dengan ya yang kedua yang sini. Mana sama iya yang pertama dan kedua. Lepas tu wa tasfiyatil kaf. Wa tasfiyatil wa takhlisiha min nunin na'budu, dan bersihkan kaf. Iyyaka ka bisi dengar. Iyyaka jangan iyyaka na'bud. Jangan, tak perlu baiklah. Wallah alam. Ini Syekh cakap, Syekh baca iyyaka na'budu kaf, dan membersihkan daripada nun na'budu. Mana jangan cepat iyyaka na'budu iyyaka tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksud dia. Okey. Terus kita lanjut kepada nun sama juga, dan demikian lagi daripada nun nasta'in sama juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana kaf tu dengar, nun tu pun kena dengar. Jaga ya. Okey, jadi wahris 'alal kaf li alla yalhaqah hamzah, dan lubakan olehmu atas kaf supaya tiada menghubungi. Tiada supaya apa? Lubakan olehmu atas kaf supaya tiada menghubungi akan dia oleh hamzah. Au na'imil ain min nunin na'bud. Maknanya tan'imil ain. Maknanya na'imil ain apa? Maksud pekatkan ain. Iyyaka maknanya supaya jagalah bunyi hamzah kan. Kenapa dia ni? Jadi bezakan hamzah dengan ain, jangan sama. Iyyaka na'budu semua ain semua salah. Semua hamzah pun salah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Kedua-dua ni salah. Jadi jaga hamzah, ain, ya. Jadi hamzah yang pertama iyyaka tu ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nampak sini, saya merahkan yang huruf kaf dan saya warna ungu purple ain. Okey, kita terus kepada dah selesai. Kita wa kadzalika tarqiqul ba' wa dhammud dal min ghairi ishba'. Maknanya apa? Sini apa? Dan demikian lagi nipiskan ba dan mendepankan dal. Mana mendammahkan? Mendepankan maknanya du. Iyyaka na'budu du. Jangan iyyaka na'budu du. Atau na'budu. Tak boleh. Iyyaka na'budu du dhammul dal. So, mana mendepankan dan daripada ketiadaan manjangnya, tidak ada panjang, jangan na'budu wa iya. Ini selalu kerap orang salah. Jagalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Letak je na'budu wa na'budu wa tu satu-satu tu contohlah. Saya bacakan lagi sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh, selesai. Dan kita terus baca. Pada wal hamzatu fi ihdina hamzatu waslin. Itu dia. Wa in wasalta hazaftaha. Kalau dan bermula hamzah pada ihdina itu hamzah wasal. Dan jika engkau wasalkan nescaya engkau buangkan akan dia. Itu dia. Itu nasi baca buku Jawi macam tu. Akan dibuangkan macam tadi alhamdu bahasa sama. Kalau kita sambung contoh. Ini kena page sebelah. Sorry, saya kena pergi sebelah. Ni dia. Kan kalau kita sambung nasta'inuhu dina, hamzah ni hilang. Tapi kalau kita sekarang baca hamzah dan bermula hamzah pada idina, ni tadi kita bahaskan tadi, fa in waqafta ala nasta'in ibtada'ta bi hamzah ihdina bi lutfin ma'a sukunil ha wa takhlisid da wa tasfiyatis sad min as-sirat. Maka jika engkau waqafkan atas nasta'in, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Nescaya engkau mulai dengan hamzah pada ihdina dengan lemah lembut serta matikan ha dan membersihkan dal daripada membersihkan sad daripada sirat. Maksudnya mana bersih apa, kena clear lah, jelas bersih masuk sini kan. Punya tasfiyah tu memang bersih daripada sufi kan. Sufi tu membersihkan hati kan. Sufi, orang ni sufi kan, bersih, jadi membersihkan. Masuk kat sini lah tasfiyah. Jadi kalau kita bacakan sini maknanya iyyaka na'budu wa nasta'in, berhenti. Lepas tu kita baca hamzah disuruh mati, kan, matikan dia tak bahaskan baris bawah, tapi kita automatically lah baca baris bawah sebab ada kaedah kan. Saya pernah jelaskan, ingat 1 2 3 baris bawah baca bawah, ihdina. Jadi sini baca bawah, confirm kita akan baca bawah sebab kita hafal daripada kecil. Kan. Jadi itulah kelebihan orang Islam, paling tak ingat pun surah Fatihah. Ihdina takkan baca ahdana atau ahdina, tak akan baca. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT, kita menghafal daripada guru-guru itu, mesti baca baris bawah. Kenapa? Panjang dia punya penjelasannya. Tapi tak apa, kita terus nanti insyaAllah satu hari kita akan bahaskan. Next month ke insyaAllah. Baik, terus. Dan dal membersihkan sad. Bersih maknanya bersih, maknanya apa? Ihdinas si, jangan ihdinas si tipis, tak. Maksud bersih apa? Jaga-jaga. Tipis, sad tebal. Ihdinas siratal mustaqim, itu maksud dia. Okey, ma hazfil hamzatil wasl wa tafkhimir ra, serta, dan kita ulang lagi, dibuangkan hamzah wasal dan ditebalkan ra. Maksud dia apa? Bila kita masukkan situ ada ihdina kan, ihdinas siratal, mana ra tu kena tebal lah. Okey, tebal. Jadi ra kena tebalkan. Ihdinas sirara. Wa dammu syafataika 'ala al-mim min al-mustaqim wa tarqiqiha ma'a sukun sin. Wa ma'as safiri fiha wa taqlisu. Maknanya mim sini ihdinas siratal mustaqim. Kan? Depankan mu dia, nampakkan ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Wa tarqiqiha ma'as sukun sin. Maknanya mesti membersihkan atas mim daripada mustaqim dan menipiskan dia serta matikan sin.
tu matikan. Dan serta mendesirkan, mus tu mendesir, mus padanya dan bersihkan ta daripadanya. Mesti bunyi musta, jangan mustaqim, taqim. Orang kita suruh baca gitu. Mustaqim, dia bukan tebal. Kalau tebal mustaqim, salah. Mustaqim, ta. Jangan nafas tak ada, tak ada. Tak ada. Relax aja. Mustaqim. Tu contohlah. Okey. Dan terus wahris ala tasydid fil lam min alladzina wa adam tasydid fi dzal. Tasydid di lam maknanya apa? Dan luberkan olehmu atas tasydid pada lam. Tasydid kenapa? Makna contoh nanti saya bacakan. Siratal ladzi. Itu maksud sabdu. Okey. Lafzul ladzina dan tiada tasydid dan zal. Zal tak ada tasydid. Contoh orang baca siratal zazi tak ada. Siratal lam. Lam. Ingat lagi lam makhraj kat mana? Siratal ladzi. Ladzi. Jaga. Jangan ladzi ladzi salah. Siratal wa antalaqal bihamdatil qata' min an'amta ma'a sukunin nun wa takhliha wa tan'imil ain wa fathit ta'i wa kasril ha min alaihim, dan tuturkan olehmu dan hamzah qata' daripada an'amta. Bunyi hamzah. Siratal ladzi la beri atas. Siratal ladzina an'amta hamzah. Dan mengecilkan ain. Siratal ladzina kecilkan dan fathahkan olehmu akan ta. An'amta, jangan an'amta. Nafas sangat tak ada. An'amta alaik, dan kasrahkan akan ha. An'amta alaihim daripada alaihim. Matikan baris bawah. Kasrahkan tu maknanya bariskan bawahnya. Mana alaihi, baris bawah. Alaihim, itu dia maksud dia. Wahris ala sukunil ghain minal maghdubi wa izharil waw wal dhalin wa ma tarqiqil lamul alif, dan luberkan. Nextnya luberkan apa? Tertinggal telajak. Okey, betul. Luberkan atas matikan ghain maksud dia. Matikan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil tu matikan. Jangan lama sangat. Ghairil maghdubi alaihim, dan daripada maghdub jaga matikan, dan menyatakan waw daripada waladdal jaga wa ghairil maghdubi alaihim waladdo. Nampak beza. Wala tipis, dot tebal. Waladdo. Tu dot punya tekanan. Waladdallin. Lam tipis. Dallin. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang elok. Itu kesalahan perlu dijaga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak, jangan diam. Waladdallin. Dot saya selalu tekankan, ada bunyi tekanan kan, tepi bukan tepi, maknanya tepi itu keliling. Walau naikkan ke atas, belakang sekali. Lidah yang belakang. Dan وفخم الضاد ولا الالف بعدها تبعا لها, dan tebalkan olehmu akan dad alif kemudian daripada kerana mengikut baginya. Kena ikut dad, alifnya ikut dad sifat dia. Itu panggil hak dan mustahaknya dalam bahasa tajwid. I'ta kullu harfin haqqaha wa mustahaqqah. Kan ada haqqahu wa mustahaqqahu. Ada mustahab, ada mazhab macam-macam lah. Tak kira, yang penting i'ta'u kullu harfin haqqahu wa mustahaqqah. Mana berikan hak dan mustahaknya. Mustahak tu apa? Sifat yang mendatang. Dot asalnya tebal, betul. Alif asalnya tipis, kosong kan. Vowel kalau bahasa orang putih lah. A kan. Jadi kalau walau jadi yang alif tu ikut sifat dot, jadi tebal. Okey, itu pasal mustahak dalam ilmu tajwid panggil. Baik, kita terus. Alif dan kemudian daripada kerana mengikut baginya. Jadi ikutlah alif tu. Kalau alif tu sebelum dia tipis, contoh Maliki Yaumiddin, senang. Ma tipis, jadi alif dia tipis. Jadi hati-hatilah.
Okay. Dan terus wa fiha minal waqfi tam, dan padanya daripada waqaf yang tam maknanya sempurna. Wal waqfu ala basmalah tam, makna kita berhenti bismillahirrahmanirrahim, tam sempurna. Dan bermula waqaf atas bismillah itu tam. Wa ala yaumiddin tam. Contoh dia baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mana tam. Waqaf tam ni apa? Sempurna. Meaning dia sempurna. Okay, ini pembahasan pasal waqaf lah. Jadi dan atas yaumiddin dan alamin itu tamam. Kan? Okay. Jadi wa 'ala rahim tam wa 'ala maliki yaumiddin tam. Semua sempurna. Maknanya kalau berhenti pun sama, dan atas rahim dan atas malik yaumiddin itu sempurna, wa 'alal mustaqim sempurna, wa 'alad dhalin sempurna, dan atas mustaqim tam sempurna, dan atas walad dhalin itu tam sempurna. Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Wal ma'ab. Jadi saya ringkaskan yang ini, mungkin ada yang kurang faham kan. Maksud dia apa? Kita baca Quran ini kan, subhanallah, telah selesai dicetak pada 2 Jamadil Awal. Sekarang kita berada di Jamadil Awal. Ingat berapa? Kalau minggu lepas 17. Makna minggu ni Jumaat yang kita mula pengajian ni, minggu lepas kita cuti kan. Jadi dah masuk awal tahun tapi cuti. Jadi Jamadil Awal 17, maknanya ni sekarang ni Jamadil Awal 20 berapa? 17, maknanya kita dalam 24. Betul? Kan 24. Maknanya kita berada dalam 24 Jamadil Awal. Jadi nampak dah berapa tahun, dari 1348 sekarang 1442. Kira-kira lah Matba'ah Ahmadiyah di Jalan Sultan, Singapura. InsyaAllah dia tulis, cetakkan dia lah, dicetak, di print balik. Jadi inilah perkongsian sedikit. InsyaAllah bermanfaat yang tadi saya dah kongsikan ni semua surah Fatihah. Jadi kenapa mungkin tak dapat gambarkan kan tadi, saya ringkaskan. Syekh Muhammad Arsyad bin Mu'tazim menerangkan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim tam, mana berhenti. Alhamdulillah rabbil alamin tam, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim tam, Maliki yaumiddin. Kalau daripada alhamdu sampai din tam, mana meaning dia ada kena mengena. Segala puji Allah takbir alam ini kan. Ar-Rahman al-Mahmud, lagi Maha Penyayang, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sampai situ boleh, harus kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tam, tadi kan ada tam sempurna. Ihdinas siratal mustaqim tam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tam. Kedua-duanya boleh berhenti sini dan boleh terus. Jadi sempurnanya setiap ayat tu sebaiknya. Tapi kita kena faham makna tam ni apa, dia daripada segi tafsir. Jadi kalau kita baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, berhenti, okey, tam. Alhamdulillah rabbil alamin, okey. Ar-Rahmanir-Rahim, okey. Maliki yaumiddin, okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sini saya pernah terangkan kan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang nafas tak sampai 'alaihim berhenti, lepas tu dia terus, tak jadi salah. Cuma kalau orang yang menganggap ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, sebaiknya semampunya. Kalau tak mampu tak mengapa. Ini bukan wajib ya, mesti nak kena baca, tak salah. Tapi kalau siapa mampu, siapa ada berkehendak, ni bahasa lama, inginkan sampai habis, baiklah dia. Tapi kalau ustaz saya nafas lah, berhenti betul-betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, ambil nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai habis. Atau tak sampai, dia konon-konon dia nak try sampaikan. Kali tak sampai, boleh berhenti mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambil nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu caranya. Bagi mereka nafas, rasa confident sampai waladdall boleh sambung, tapi tak sampailah, berhenti 'alaihim kedua. Dengan syarat ulang ghairil maghdubi 'alaihim. Itulah dipandukan para ulama. Waqaf ibtida' maknanya waqaf, berhentikan bacaan, ibtida' mulakan bacaan. Ada kena mengena dengan ilmu tafsir ataupun dan sebagai usul tafsir dan ulumul Quran. Tapi tak apa, itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita tahu berhenti,
tahu ambil yang saya dah pandukan, mudah-mudahan manfaat. Itu dia. Okay? Itu tujuan sebenarnya Syekh Muhammad Arsyad bin Muhammad Tasin menerangkan tam, waqaf sini tam, itu maknanya. Dia nak beritahu yang sempurnanya maknanya dalam pembacaan Quran setiap kali kita waqaf. Sebab zaman dulu tidak ada tanda ayat pertama, ayat kedua kan. Ini semua diaturkan oleh ulama rasam, ulama tentang waqaf ibtida. Mana tahu berhenti sana, berhenti mengikut makna. Ini semua ditulis oleh para ulama. Kita ikut saja, taklid lah, tak apalah, kita ikut membabi buta dalam bahasa Melayu lah, bukan, jangan salah faham, mana ikut saja tak apa, kita ikut seperti mana ulama tulis dan dipandukan ulama juga cara bacaannya, waqafnya, berhenti, kita ikut. Jadi siapa yang tak sampai, silakan alaihim, berhenti, lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Okay. Jadi saya rasa perkongsian saya sini mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada bulan ini, iaitu Jamadil Awal 1442. Ya, jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ketemu insya-Allah pada bulan hadapan ke atau seterusnya di masjid insya-Allah. Ya, kita mohon. Kalau sudah mulalah, tapi insya-Allah saya akan terus buat terus sampaikan melalui alam maya ni ataupun Facebook dan sebagainya, video insya-Allah. Doakan kita kesihat walafiat, hilangkan wabak ni semua, insya-Allah kita tawasul dengan surah Al-Fatihah. Dan dengan itu saya mohon diri, mohon maaf ada kesilapan, kekurangan. Yang baik dan sebaiknya dan sebaliknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebodohan, kekurangan daripada saya. Okey, insya-Allah dari sampai sini dengan penuh rendah diri, doakan saya, doa ke semua orang-orang Islam yang selalu dengar pengajian saya, atau doakan segala orang-orang Islam kita sihat wal afiat insya-Allah. Terus boleh beribadah dan terus boleh baca Fatihah dengan baik insya-Allah. Jadi sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.